الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم. Maka apakah yang menyebabkan orang-orang kafir yang menentang wahai Muhammad datang berkejaran di sisimu sambil mereka berkumpul berpuak-puak di sebelah kanan dan di sebelah kirimu? Patutkah tiap-tiap seorang dari mereka berharap supaya dimasukkan ke dalam syurga yang penuh nikmat sedangkan ia tidak beriman? Tidak sekali-kali. Mereka yang kufur engkar tidak akan dapat memasukinya. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka sedia mengetahuinya. Maka aku bersumpah dengan kebesaranku, Tuhan yang menguasai seluruh alam, meliputi tempat-tempat terbit matahari dan bulan bintang, dan tempat-tempat tenggelamnya, sesungguhnya kami berkuasa membinasakan mereka serta menggantikan mereka dengan makhluk-makhluk yang lebih baik dari mereka. Dan kami tidak sekali-kali dapat dikalahkan atau dilemahkan. Oleh itu biarkanlah mereka, wahai Muhammad, tenggelam dalam kesesatannya dan leka bermain-main dalam dunianya, sehingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka untuk menerima balasan. Itu hari mereka segera keluar dari kubur masing-masing menuju kepada mahsyar dengan keadaan seolah-olah mereka berkejaran ke tempat berhala-berhala yang mereka sembah dahulu, sambil pandangan mereka tunduk serta mereka diliputi kehinaan. Itulah hari yang telah dijanjikan kepada mereka. Kita berada dalam penafsiran ayat-ayat terakhir surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70 pada juzuk yang ke-29. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan keadaan orang-orang kafir.
keadaan mereka di dunia yang mendustakan Allah dan Rasulnya, dan bagaimana penghinaan yang akan diperolehi oleh mereka pada hari akhirat kelak. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana watak mereka ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah menyampaikan kebenaran daripada Tuhannya. Kata Allah, fama lilladzina kafaru qibalaka muhti'in anil yamin wa anil shimali izin. Apa kena dengan mereka yang kafir itu, yang datang mengelilingimu wahai Muhammad, yang bersegera datang mengelilingimu wahai Muhammad di sebelah kanan dan di sebelah kiri, izin dengan kelompok-kelompok tertentu. Turun ayat ini bila mana Nabi SAW sedang solat, maka mereka orang kafir cuba mengganggu Rasulullah. Mereka berada di kiri kanan Rasulullah untuk mengganggu Rasulullah solat, untuk mendengar Rasulullah membaca ayat-ayat Allah sambil mengejek-ngejeknya. Kemudian mereka mencelah ketika mana Nabi SAW berdakwah kepada mereka dengan membacakan ayat-ayat Allah. Mereka berkata, wahai Muhammad, kami pun masuk syurga juga. Dan kami nanti kalau masuk syurga lebih cepat daripada kamu masuk syurga. Dan kami nanti bila masuk syurga lebih ramai daripada kamu. Pertama, Allah Ta'ala menyebut watak mereka orang kafir mempersendakan agama, menghalang orang Islam daripada melakukan ibadat mereka. Ini merupakan penyakit orang kafir sampai akhir zaman. Kalau kita tengok kita orang Islam, bila mana orang kafir dibuat ritual mereka, kita tak dibenarkan ganggu. Biarlah dibuat. Tetapi orang-orang kafir, mereka akan mengganggu orang Islam beribadat. Masjid mereka tutup sebagai contoh. Bagaimana berlaku di Palestin. Tak boleh masuk Masjid Aqsa. Dan sebagaimana berlaku di buah negara yang lain. Tak benar orang Islam masuk masjid. Bukan tak dibenar orang Islam untuk solat dan sebagainya. Larangan sebagaimana berlaku di China. Puasa tak benar. Dikacau. Mesti bulan puasa kena makan. Sekolah sebab agama tak dibenar. Lambang-lambang syiar Islam tak dibenar. Berbeza Islam dalam bertamu dengan agama lain. Walaupun Islam menegaskan agamanya benar hanya Islam. Dan menyuruh setiap umatnya berdakwah menyampaikan kebenaran. Tetapi bukan secara paksa, jauh sekali menghalang mereka daripada melaksanakan anutan mereka. Mereka nak buat anutan mereka, silakan. Tak boleh dikacau mereka. Bahkan dalam perang sekalipun, dibiarkan orang-orang yang beribadat dalam agama mereka dengan selamat. Tak boleh serang gereja, tak boleh serang tempat-tempat ibadat mereka. Biarkan mereka. Begitu Islam memberi satu toleransi yang luas. Tapi berbeza dengan orang kafir. Semenjak zaman Nabi SAW lagi, Nabi tengah solat, mereka keliling Nabi sambil mengganggunya. Dan bila mana Nabi selesai solat, maka Nabi pun tengok dengan ramai orang kafir kiri kanan, maka Nabi ambil peluang dakwah. Lalu mereka bukan nak mendengar Rasulullah cakap, tapi mereka cuma nak menyampuk. Tak nak dengar Rasulullah cakap, tak nak ambil manfaat. Bahkan mereka berkata, "Hei Muhammad, kami akan masuk syurga lebih cepat daripada kamu masuk syurga. Dan kami akan masuk syurga lebih ramai daripada kamu masuk syurga." Ini dakwaan mereka. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini dengan berkata, Fama lilladzina kafaru qibalaka muhti'in. Apa kena dengan orang kafir? Qibalaka, menuju ke arah kamu wahai Muhammad, muhti'in, dengan bersegera, sambil merenung kamu, melihat kamu yang sedang beribadat. Anil yamin, mereka duduk sebelah kanan. Wa anil shima, mereka duduk sebelah kiri. Izin dengan puak-puak. Yang Abu Jahal satu puak, Abu Lahab satu puak, Abu Sufyan satu puak. Sebab mereka di sebalik kekufuran mereka, mereka ada puak-puak mereka. Maka setiap puak akan berkumpul dengan puak dia. Lalu keliling Nabi ketika mana Rasulullah sedang solat. Ayatma'u kullu mri'in minhum. Apakah mereka bercita-cita dan berangan-angan ayur khala jannatan na'im, bahawa mereka akan masuk syurga?
Bila mereka mempersenakan Nabi SAW, kami akan masuk syurga juga. Maka Allah menjawab, kalla, jangan harap. La amala lakum, jangan harap kamu tak boleh masuk syurga. Kenapa nak masuk syurga? Pertama, syurga ini Allah cipta. Dan Allah yang beritahu yang beriman masuk syurga, yang kafir masuk neraka. Dan kamu orang kafir yang tak ada panduan apa-apa, apa yang kamu tahu tentang syurga? Tentang orang kafir, asalnya mana dia percaya syurga neraka? Dia tak percaya syurga neraka. Sebagaimana dia tak percaya pada Tuhan. Dia cuma percaya dunia. Alih-alih nak masuk syurga juga. Tak payahlah masuk syurga, kamu cukup kat dunia. Sebab asas keimanan pada syurga dan neraka ini ialah datang daripada dakwah Nabi SAW atau kandungan ajaran Islam. Orang kafir tak ada cerita syurga neraka, mereka cuma cerita dunia. Mereka nak hidup dunia, nak bahagia dunia, nak kaya kat dunia. Dan kalau boleh tak nak mati kat dunia. Maka apa kena pula kamu nak masuk syurga pula? Bukan dengan semua kata kami akan masuk dulu pula. Dah lah nak masuk syurga, masuk dulu pula. Kemudian kami pula paling ramai. Sedangkan kamu tak percaya syurga. Tak percaya neraka. Dan kamu tak percaya pada Tuhan. Tak percaya pada Rasul. Alih-alih nak masuk syurga. Bukankah ini kontradik dengan apa yang mereka tolak? Macam kita sebut tentang kiamat. Mereka tak percaya tapi prepare juga kiamat. Takut. Kita bercerita tentang amaran-amaran Allah Ta'ala. Oh mereka mana ada, ini semua bencana alam, tak ada kuasa Allah. Tapi bila berlaku musibah, minta dengan Tuhan juga. Bila lepaskan mereka dari musibah, walau tak percaya Tuhan. Lihat kontra mereka. Kenapa? Kerana Allah menjadikan manusia, dia ada fitrah yang bersih, yang asas ada pada mereka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu al-fitrah. Semua bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih, yakni Islam. Asas kepercayaan itu ada dalam diri dia. Tapi dihijab oleh nafsunya, oleh syaitannya, cinta dunianya. Maka bila, walaupun mereka menolak, bila Rasul cerita tentang kiamat, syurga, neraka, bawakan cerita tentang ketuhanan, kenabian, kemukjizatan dan lain-lain. Mereka tolak dengan mulut sekuat-kuatnya, tapi hati mereka di dalam tidak mampu membohongi mereka. Untuk mereka ragu-ragu dengan berhala yang mereka sembah. Dan cara hidup beragama mereka. Untuk mereka mengakui jauh di lubuk hati mereka, Islam ni benar. Sebab itu mereka takut bila orang Islam baca Quran. Nak beramal dengan Quran. Kalau kamu memang tak percaya orang beriman akan berjaya, kenapa halang orang Islam daripada baca Quran? Kenapa kamu halang orang Islam baca Quran? Atau orang Islam nak beramal Quran? Kadang-kadang kita lihat kita nak buat undang-undang Islam untuk orang Islam je. Pun dia marah. Kita nak buat Islam ni untuk orang Islam je. Kita nak haramkan arak untuk orang Islam je. Nak haramkan judi untuk orang Islam sahaja. Oh mereka marah. Mereka cuba menghalangnya. Kita lihat bagaimana pelik, aneh mereka. Di sini bila Allah Ta'ala kata, kalla, jangan beranganglah kamu nak masuk syurga. Inna khalaqnahum, kami yang menciptakan kamu semua. Mimma ya'lamun, sebagaimana yang kamu tahu. Bila Allah Ta'ala kata, asas orang kafir bila sebut syurga neraka, dia akan berlaku dulu hari kebangkitan. Ataupun hari di mana manusia dihidupkan kembali. Oleh kerana orang kafir daripada asas lagi tak percaya kepada kebangkitan semula manusia, maka jangan ceritalah syurga, sebab syurga tu berada di sana, bukan di sini. Maka kamu kena percaya dulu tentang kebangkitan. Barulah kamu nak cerita nak masuk syurga ke tak nak masuk syurga. Maka kata Allah, jangan haraplah kamu masuk syurga dengan keadaan kamu yang mengkufuri hari kebangkitan. Lalu Allah menceritakan bagaimana sifat hari kebangkitan ini. Kata Allah, kami yang ciptakan kamu sebagaimana kamu tahu. Daripada air mani yang hina. Dalam hadis, ketika mana Nabi SAW baca ayat ini, Nabi ludah kat telapak tangan Rasulullah. Ludah. Kemudian Nabi SAW ambil jari, Nabi letak. Ambil air liur tu. Lalu kata Rasulullah SAW, Yaqulullah, Allah Ta'ala berfirman, Ibnu Adam, hai anak Adam. Anna tu'jizuni wa qad khalaqtuka min misli hadhi. Macam mana kamu boleh melemahkan Tuhan sedangkan kamu diciptakan daripada yang seperti ini, yang air mani ini. Contoh kalau kita ludah air liur kat tapak tangan, rasa kotor tak kotor? Elak muka kawan tu. Rasa kotor tak kotor? Kotor. Gambaran air mani tu lebih hina pada tu. Gambaran air mani tu lebih hina pada tu. Kalau letak air mani tapak tangan,
Semuanya jijik. Semua jijik tengok. Kita letak air liur pun jijik. Campur kahak sikit. Nah, lagi jijik. Rasulullah SAW ludah, Nabi pun ambil. Nabi kata Allah berfirman. Nabi ni panggil alat bahan bantu mengajar. IBM Rasulullah. Kalau cikgu dia tahulah IBM ni. Tunjuk terus dia punya bentuk. Air mani. Rasulullah berkata Allah berfirman, wahai anak Adam, apakah kamu rasa kamu dapat melemahkan aku dengan tidak beriman pada aku? Sedangkan kamu puncanya daripada air ni. Air seperti ini. Kita semua berpunca daripada air seperti ini, air yang hina. Ada satu kisah. Bila ada seorang pemimpin yang sombong. Nama pemimpin ini ialah Muhallab bin Abi Sufrah. Dia pun berjalan dengan sombong. Sebab dia ni bos. Dia menteri. Jalan dengan sombong. Lalu dilihat oleh seorang ulama namanya Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir. Ulama tabi'in yang hebat ini dia tengok. Maka dia pun tegur lah. Dia kata, ya Abdullah. Wahai hamba Allah. Dia tak panggil, hey menteri, hey datuk menteri. Hey hamba Allah. Dengar sini, hey hamba Allah. Ma hazihin misyah allati yubghiduha Allah. Kenapa kamu berjalan dengan cara yang Allah benci? Kenapa dia jalan macam Allah benci? Lalu kata Muhallab bin Abi Sufrah, ata'rifuni? Kamu kenal tak aku siapa? Kamu kenal aku siapa? Dia nak sombong lah sebab dia menteri. Lalu kata Abdullah bin Mutarrif Asy-Syikhi, kenal. Apa tak kenal pula? Kenal, naam. Kenal. Kamu ini permulaan kamu air mani yang hina. Kemudian jadi bangkai yang menjijikkan. Kemudian kamu dalam hal ketika itu mengandungkan tahi dalam perut kamu. Itu kamu. Kamu asal air mani hina. Kemudian jadi bangkai tak dipeduli. Sedang kamu berjalan dalam perut kamu ada tahi. Kita semua berjalan bawa tahi dalam perut. Nak beritahu hinanya kita. Bukan kita buat emas dalam perut kita tu. Cek perut masing-masing. Ada emas ke? Ada beliang ke? Tak, kita sedang mengandung tahi. Anytime boleh keluar. Boleh keluar tiba-tiba sakit perut. Buang. Itulah kita. Hidup kembali apa yang kita nikmati. Waktu kita nikmati sedapnya siakat 3 rasa. Waktu nikmati. Sedapnya ni asam pedas. Waktu menikmati. Dan waktu dia keluar busuknya bau. Busuknya bau pari kita. Kita makan tu. Busuknya bau ikan kita makan. Busuknya kuih. Tak rasa ke? Masuk penuh wangi, keluar penuh jijik. Itulah kita. Jadi mulia kita daripada arwah mana? Maka Allah ingatkan balik manusia. Nak masuk syurga konon. Tapi tak percaya hari kebangkitan. Tak percaya aku berkuasa. Sedangkan kamu asal daripada air mani yang ini. Tak ada apa-apa kamu. Kamu tahu bagaimana aku ciptakan kamu. Kemudian kata Allah SWT, saya sudah menempelak kelemahan manusia. Fala uqsim, demi sesungguhnya aku bersumpah. Birabbil masyarik, aku ialah Tuhan, pemilik timur dan barat. Tempat keluarnya bulan, matahari dan bintang. Dan tempat tenggelamnya bulan, matahari dan bintang. Di sebelah barat. Daripada timur muncul, daripada barat tenggelam. Kata Allah Ta'ala, inna laqadirun. Kami Tuhan yang sebenar-benar berkuasa membangkitkan manusia. Kamu persendakan Rasulullah bila cerita tentang kiamat. Tapi kamu pun nak masuk syurga. Bahkan kamu nak megah mulia dalam syurga. Sedangkan kamu tak beriman dengan apa yang Nabi sampaikan. Dan kamu tak percaya. Kamu lupa Allah berkuasa. Dan Tuhan pemilik timur dan barat. Yang mengeluarkan makhluknya berupa matahari, bulan, bintang daripada timur. Menenggelamkannya sebelah barat. Tuhan yang amat berkuasa penuh ini. Ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Kami boleh tukar kamu, ganti kamu, binasakan kamu, jadikan umat manusia baru. Dan tidak ada sesiapa yang dapat menghalang kami. Allah kata, wa ma nahnu bimasbuqin. Tak ada yang boleh mengalahkan kami, melemahkan kami. Allah beri amaran pada orang kafir. Kamu menentang, kamu menolak, kamu persendakan, kamu mengejek, tak percaya dengan apa yang kami firman, kami wahyu pada Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kamu tahu kamu punca daripada mana, asal daripada mana, sifat lemah kamu. Bawakan kata Allah, lepas Allah sedarkan manusia. Mana asal usulnya ni? Beritahu. Maka Allah ingatkan, Allah boleh gantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan sejarah dia tunjuk kaum Ad binasa, kaum Samud binasa, digantikan kaum beriman. Kaum Nabi Nuh binasa, digantikan kaum beriman. Demikian sepanjang zaman, bila melampau kekufurannya, maka Allah akan tukar pada umat yang beriman. Sama ada kamu berubah
atau kami yang akan ubah. Allah beri amaran pada manusia. Sama ada kamu berubah dengan beriman atau kami yang ubah. Bila kami yang ubah, kami akan binasakan kamu dan ganti umat yang baru. Sebagaimana kami lakukan pada kaum Ad, kaum Samud. Sebagaimana kami lakukan pada kaum Nabi Syuaib. Sebagaimana kaum Nabi Lut. Kaum itu semuanya binasa, maka lahir umat yang tak macam kamu. Yang kufur. Ini Allah beri dua pilihan. Berubah atau diubah. Jadi kita cakap dengan anak-anak kita degil lah. Nak berubah jadi baik ke ataupun biar ayah ubah kamu ni. Kalau kita ubah seksa sikit lah. Ada keras sikit hukumannya. Atau kamu berubah dengan sukarela kamu. Fikir balik apa yang kamu lakukan. Lihat balik asal-usul kamu. Lihat Nabi yang mengajak kamu beriman. Nabi yang tak pernah berbohong. Yang kamu kenal nasab dan keturunan. Kamu kenal watak dan akhlaknya. Kamu kenal semua. Kalau Nabi SAW pernah menipu misalnya, boleh beri isu. Tak ada isu. Nabi yang benar, Nabi yang jujur, keturunan yang baik, yang kamu kenal dia. Kamu sendiri yang bagi gelaran Al-Amin. Kamu juga berkata, ma jarrabna minkal kadhib. Ma jarrabna laka minkal kadhib. Wahai Muhammad, tak pernah kami dengar kamu berbohong. Tak pernah. Daripada kecil sampai besar tak pernah bohong. Tiba-tiba bila disampaikan, kita tuan-tuan logik. Kalau orang tu tak pernah bohong, bila dia bercakap, kita nak dengar lah. Dia tak pernah bohong. Kalau orang tu memang kaki kencing selalu, cakap pun tak dengar. Jadi buka mulut bohong. Apa nak dengar, kita pun tak dengar. Tapi kalau jenis orang cakap betul, dia cakap benar, kita nak tahu apa benda dia nak beritahu sebab dia cakap betul. Maka ini Nabi SAW yang sentiasa cakap benar. Kamu tahu dia cakap benar. Kamu kenal dia. Macam kita selalu sebut Nabi SAW dibangkitkan di kalangan kaum yang mengenali dia. Selok-belok, bukan Rasulullah ni berhijrah 2 hari duduk Mekah. Lalu ajak berdakwah. Tak. Kamu kenal daripada kecil. Kamu kenal ibu dia, kamu kenal ayah dia. Atuk dia pun kamu kenal. Keturunan dia pun kamu kenal. Kamu lihat kelahirannya. Kamu menyaksikan kelahirannya. Daripada kecil Rasulullah masuk mesyuarat. Kamu kenal. Ini Abdul Muttalib. Datuk Nabi SAW. Ketika Rasulullah masih kecil, masuk dalam mesyuarat pemimpin-pemimpin Quraisy. Kamu tahu betapa mulianya Rasulullah. Ni kecil-kecil masuk majlis sudah pun beradab. Tak ada macam budak lain. Mereka kenal. Mereka tahu ini bukan sembarangan budak. Tetapi bila bercakap benar, tak nak dengar. Maka Allah Ta'ala menemplak. Allah boleh ganti umat yang lain. Kemudian kata Allah. Fadharhum, wahai Muhammad. Kalau mereka terus menentang dan menolak kebenaran yang kamu bawa, fadharhum, biarkan mereka. Biarlah mereka. Yakhudu, terus tenggelam dalam kesesatan. Wayal abu, berseronoklah seketika, bermainlah seketika. Hatta sehingga nanti yulaku, mereka akan bertemu yaumahumul ladzi yu'adun, hari yang telah dijanjikan pada mereka. Tak apalah, mainlah dulu kat dunia, main-main. Kelak kamu akan tahu hari di mana kamu dijanjikan. Dia manusia. Watak mereka, bila mana mereka ikut hawa nafsu, kerja nak main, main-main. Tuan-tuan tak pernah orang bermain ni, dia tak menyesal. Mereka dia akan menyesal. Hidup main-main menjadikan kita akan menyesal. Apatah lagi yang kita main tadi akan merugikan akhirat kita nanti. Tuan-tuan main-main ni kejap-kejap bolehlah, orang sukalah main. Tapi kalau seluruh hidup ni main, maka bukan keseronokan. Kita sebagai suami, sebagai contoh. Ada hari kita bolehlah main-main. Tapi banyak hari kita perlu tunjuk serius kita. Kesungguhan kita. Dan menjaga keluarga, anak-anak kita. Bolehlah dia respect. Kita dalam membina negara ni, bukan kita main-main bina negara. Ada sekali-sekala main, tapi kesungguhan. Apatah lagi kita dalam menuju matlamat kehidupan dan kebahagiaan sebenar. Main-main ini bukanlah benda yang menjadi matlamat. Tapi oleh kerana orang kafir memilih untuk main-main. Dalam bab agama mereka nak main-main, lalu mereka mempersendakan. Dalam bab lain mereka cuba tunjuk sungguh bab agama, walau agama paling penting. Kata Allah, "Dharhum yakhudu wa yal'abiyakan dia wa Muhammad." Bukan maksud biar di sini berarti Rasulullah jangan berdakwah, berhenti dakwah. Nabi tak dibenarkan berhenti dakwah. Maksudnya kalau watak dia macam tu, biarlah. Kamu teruskan kerja dakwah. Biarkan. Jangan dipeduli, jangan dia menyebabkan kamu berhenti nak dakwah atau kamu kecil hati dengan perangai mereka. Biar. Memang perangai dia macam tu. Biar dia. Biar dia dalam tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main sehingga dia bertemu dengan hari yang Tuhan janjikan. Yauma yakhrujun. Hari di mana mereka akan dibangkitkan, mereka keluar minal ajdas, daripada kubur-kubur mereka.
Keluar daripada kubur. Sira'an, berlari-lari. Keluar kubur nanti dengan bersegera. Ka'annahum ila nusubin yufidun. Seperti mereka dahulu di dunia yang berkejaran menuju ke tempat patung-patung dan berhala mereka. Allah gambarkan orang kafir. Kalau kamu dulu di dunia, ajak beriman tak nak, tetap pegang berhala semacam. Seolah gambaran kamu ni seperti dia tegakkan satu mercu tanda tengah-tengah, kamu pakat berlari untuk sampai ke tempat tersebut. Macam orang lari maraton. Kalau tengok orang lari maraton ke lari rentah desa, mereka semua berlari ke depan nak pergi kepada satu garis penamat. Maka Allah gambarkan orang kafir kelak waktu dibangkitkan, mereka terus berkeluar beramai-ramai, keluar dengan keadaan berlomba-lomba untuk menuju pada tempat di mana mereka akan dihina. Seperti lagaknya orang-orang yang jahat keluar daripada penjara untuk dihimpunkan satu tempat perhimpunan. Oleh kerana dia dah jahat, dia dah tahu salah dia, maka dia takut akan hukuman dan siksaan yang berat. Mereka takut untuk terlambat. Nanti kan kena hukum lagi. Lalu mereka bersegera. Seumpama belalang yang melompat. Lari untuk menuju satu tempat di mana Allah himpunkan mereka pada hari kebangkitan. Lari mereka itu kata Allah seumpama berlari menuju pada satu tempat yang telah ditegakkan ni. Berhala tengah, mereka pakat lari duduk kat berhala. Macam saya sebut tadi, macam orang maraton, dia letak je garis penamat, semua berlari nak pergi ke garis penamat. Berlari. Kok mana lengah penat pun pegang pinggang, lari juga. Nak sampai ke garis. Demikian hari akhirat kelak. Orang kafir keluar berbondong-bondong, beramai-ramai dengan penuh ketakutan. Takut lagi untuk menyalahi perintah Allah. Lalu keluar mereka berlari ke tempat yang Allah Ta'ala tentukan. Khasyiatan absaruhum. Dengan keadaan tunduk pandangan mereka penuh hina. Orang bersalah, dia tak akan berani angkat muka dia. Kata kalau orang bersalah, tengok macam mana kalau dia berada di hadapan orang yang akan menghukum dia, dia pun tunduk bawah. Anak-anak kita kalau bersalah, kita marah dia tengok bawah. Dia tak akan tengok muka ayah. Tengok bawah kerana takut. Maka Allah menggambarkan orang-orang kafir akhirat. Yang tak percaya pada hari kebangkitan, tak percaya pada Nabi SAW, khasyiatan absaruhum, pandangan mereka akan menjadi hina hari itu. Terhakum zillah, dan mereka dikelilingi dengan kehinaan-kehinaan yang lain, yang berupa ketakutan, yang berupa azab, yang berupa sifat putus asa, semua benda-benda yang keliling mereka. Fikir dah dosa ni kena azab apa pula? Terputus keluarga mereka, terputus persahabatan mereka, terputus keturunan mereka, terputus asbab dan pertolongan mereka. Mereka dikelilingi dengan semua sebab-sebab kegagalan dan kehinaan. Contoh kita ni bila dalam keadaan musibah, kita akan rasa terhina ataupun rasa lemah. Tapi keliling kita, masih lagi kita berharap orang ni ada, orang tu ada. Tak apalah, ni tak ada duit, boleh pinjam orang ni, pinjam orang tu. Oh, tak apalah, saya sakit, nampak klinik tu, nampak klinik ni. Adalah harapan kita pada sekeliling kita. Waktu tengah-tengah kita susah, dalam keadaan kita hina, kita masih nampak ada cahaya-cahaya sekeliling kita. Tapi akhirat kelak. Bagi orang kafir, mereka sudah tunduk dengan hina dari kesalahan mereka, dan keliling mereka itu tidak ada satu pun yang beri pengharapan pada mereka. Tidak keluarga mereka, tidak kawan mereka, tidak harta mereka, tidak anak pinak mereka, tidak segala kebaikan yang pernah mereka buat di dunia. Semuanya tak laku. Terhakuhum dhillah. Keliling dengan kehinaan. Semuanya sia-sia. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami bawa seluruh amalan yang baik yang mereka harapkan bermanfaat akhirat kelak. Ni orang kafir, dia buat juga baik. Kira-kira boleh tolong nanti sikit-sikit. Lalu Allah bawa kebaikan dia buat kat dunia dulu. Bawa, kemudian Allah jadikan ia debu berterbangan. Dibawa, kemudian dihancurkan amalan tersebut. Kerana tiada nilai amal soleh di sebalik kekufuran. Siapa pun yang kufur, semua amal kebaikannya tak akan beri manfaat akhirat kelak. Ya benar, orang kafir kebaikannya boleh beri manfaat padanya di dunia. Kerana Allah Maha Adil. Allah yang Maha Adil ni kalau orang kafir, tak kira bentuk kafir macam mana. Kalau dia buat baik, ada balasan baik dia dapat. Tetapi hukum akhirat lain. Hukum dunia dengan kerana Allah bersifat Ar-Rahman. Apa maksud Rahman? Pemurah pada semua. Tetapi hukum akhirat Allah bersifat Ar-Rahim. Apa maksud Ar-Rahim? Penyayang pada orang beriman. Tak ada lagi untuk orang lain. Hanya untuk orang beriman.
Ada pun orang kafir pada hari akhirat kelak tidak ada langsung bahagian mereka. Tidak ada langsung bahagian mereka. Kebaikan apa pun yang dibuat tidak ada langsung kebaikan dan nilainya. Sehingga Allah kata kami bawa segala ketaatan, kebaikan mereka di dunia, lalu kami jadikan ia debu berterbangan tidak berharga. Dah tak ada apa-apa, hancur. Kemudian kata Allah, "Dzalikal yaum alladzi kanu yu'adun." Demikianlah hari yang dijanjikan pada mereka. Bila orang kafir tak nak dengar apa yang Rasulullah, kita sebut ayat ini Makkiyah. Maka Rasulullah SAW dalam konteks dakwah Rasulullah dia ada 3 usul penting. Nabi bercakap tentang kekuasaan dan keesaan Allah. Dan Nabi bercakap tentang kebenarannya sebagai Rasul dan wahyu yang diturunkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap tentang manusia akan bangkit kembali untuk dihisap dan diadili, untuk diberi balasan dan perbuatan mereka dahulu di dunia, syurga atau neraka. Ini usul yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan semua nabi-nabi dan Rasul SAW. Mereka tolak Allah sebagai Tuhan dengan mempertuhankan berhala. Mereka menuduh Nabi menipu dan menolak Al-Quran dengan mengatakan dicipta oleh Rasulullah. Dan mereka tak percaya hari kebangkitan semula kerana mazhab mereka ialah mazhab dunia. Kami cuma hidup di dunia. Lepas tu kami jadi macam tak ada apa-apa. Kosong. Kerana mereka cuma melihat secara penglihatan kasar. Ada tak ada. Dah habis. Mereka lupa sebelum mereka ada, dahulu mereka tidak ada. Bagaimana Allah Ta'ala susun hidup mereka. Mereka lupa keadaan mereka waktu menjadi janin dalam perut. Bagaimana Allah mengatur mereka. Dalam keadaan mereka tak mampu usaha apa-apa. Tentang kita duduk dalam perut mak kita buat apa? Tuan-tuan ada buat sesuatu, buat diploma dalam perut ke? Buat ijazah ke dalam perut? Apa benda kita buat? Ini ibu yang kandung kita, ibu tu buat apa? Dia cuma heret perut tu. Tak ada orang boleh usik baby dalam perut. Melalui sistem yang Allah tetapkan. Makannya, minumnya, macam mana suhu dia, sihat tak sihat, semua dalam jagaan Allah. Dan bayi ni duduk dalam air. Air mentubang kita tu. Dia bukan duduk macam ini dalam air. Macam mana dia boleh bernyawa? Bernafas. Siapa yang ada campur tangan? Dalam perut tak ada orang boleh campur tangan sebagaimana alam roh tak ada campur tangan. Dah beri akal sikit, dah rasa macam kita semua buat. Bila hidup kat dunia, adalah akal sikit lepas mumayyiz tu. Bijaklah sikit lepas darjah khas, lepas diploma. Dah rasa cerdik lawan Tuhan dah. Dia lupa siapa yang atur hidupnya waktu dia dari alam roh, dalam perut. Dia lupa benda tu. Ini yang disebut oleh Allah Ta'ala, baru cerdik sikit nak lawan Tuhan. Sifat nak berhujah dengan Tuhan. Lepas tu ni akal kita cerdik. Akhirnya akan dibatasi dengan tenaga kita yang lemah. Dulu kita kan boleh berlari. Akhirnya akal kita macam dulu juga. Masa umur 20-an. Tapi boleh berlari tak sekarang? Boleh tak angkat berat sekarang? Angkat berat terus slip disc. Jangan kata angkat berat. Salah tidur je slip disc. Salah tidur. Tidur terlentang. Slip disc. Kalau tidur ke kanan, slip disc. Otak kita rasa macam gagah lagi, boleh berlari, boleh tumbuk orang. Otak kita. Rupanya tulang dah rapuh. Silap tangga je, patah tulang. Dulu rasa gagah, rasa besi pun nak tendang. Otak tu rasa macam tu lagi, tapi tubuh kita mula melemah. Sebab akal tidak uji untuk sombong. Hakikatnya tubuh kita menterjemahkan siapa kita. Tuan-tuan jangan sombonglah kalau tuan-tuan masuk 40, 50 boleh berlari. Tak boleh berlari dah. Kalau anak depan tak boleh kejar dah anak kita. Dulu bolehlah kejar. Tak boleh berlari dah, sempuk, asma dia belaka dah. Masuk 60, boleh berjalan sikit-sikit, seret kaki dah. Nak angkat pun tak boleh seret. Masuk 70, cari tongkat. Tuan-tuan masuk 80, kalau boleh berjalan bertuah lagi lah kita. Dah pakai kursi roda dan sebagainya. Tapi akal ni sombong lagi. Sombong lawan Tuhan lagi, tak semayang. Allah suruh kita tengok, ini fizikal kamu sudah mengakui kelemahan ni. Tapi akal masih belum. Kerana akal ini masih lagi diangkat oleh syaitan dan hawa nafsu. Kerana itu Allah beritahu kita, dulu kami ciptakan, kamu tak ada apa campur tangan. Dan hari ni kalau kami beri akal pun, kamu sebenarnya pun tak boleh campur tangan. Kami yang tentukan, takdir kami. Tapi kamu je rasa kamu boleh duit tu. Kita hari ni kita berniaga, kita rasa kita lah bijak dapat duit. Tak. Allah dah susunnya. Allah dah atur. Hari ni kita belajar, lepas diploma, lepas ijazah, kita lah cerdik. Tak, Allah dah susun, Allah dah atur. Sebagaimana Allah susun dah atur waktu kamu dalam perut, itu jauh lebih hebat. Tapi kita lupa. Alam yang pernah kita lalui tanpa campur tangan kita. Selamat lahir dengan baik.
Ni mata kita tercipta. Kita lupa. Kita tak ada campur tangan dalam menjadikan mata kita terang ataupun tak terang. Lain-lain boleh melihat, boleh mendengar. Tiada campur tangan kita dengan organ-organ dalaman kita yang berfungsi. Buah pinggang kita, tuan-tuan ada campur tangan buah pinggang bergerak macam mana? Jantung kita bergerak macam mana? Tak ada campur tangan. Tiba-tiba kita dengan akal yang dangkal ini cuba menolak kebenaran yang Allah nak sampaikan pada kita. Kerana itu Allah memberi amaran. Musnah di dunia dan menunggu kemusnahan akhirat kelak dan kehinaan. Dan ingatlah pada hari yang kata Allah, zalikal yaumul ladzi kuntum zalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Hari di mana kamu semua dijanjikan. Semua kita dijanjikan dengan hari yang sama, hari akhirat kelak. Maka beruntunglah orang beriman dan celaka serta binasa orang-orang yang kafir yang tidak mempercayai apa yang Allah Taala wahyukan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Oh,